Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw syahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma ya Rabbana ya sami'ad du'a isrif 'anna syururahum waj'al syururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa 'ibratan li ulil albab. Ya Rabbana ya sami'ad du'a. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lagi kita di dalam ruangan pengajian kita tentang masalah bagaimanakah kita hendak meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dengan kita iman kepada Allah, mana kita membenarkan akan ajaran Allah dan membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada kita, itu adalah matlamat hidup bagi manusia. Dengan sebab manusia itu berimanlah manusia boleh menyelamatkan diri dia pada hari yang tidak ada di sana nak terimanya rayuan apa-apa ataupun maaf apa-apa, kalaulah seorang yang datangkan kepada hari itu, walahal kita kena datang belaka, email tak email pun, akan tetapi kalaulah kita datang tidak adanya iman kita kepada Allah dan ajarannya dan apa yang Tuhan khabar kepada kita, nescaya kita akan sesat sehabis-habis sesat, dan kita akan rugi sehabis-habis rugi, dan kita akan jadi perkara-perkara yang kita angin-angin itu putus asa, dengan sebab kita tak ada bawanya iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tujuan kita ni bukannya ruangan perjumpaan sekali dengan kita ramai-ramai ni sebagai kita nak mari bersih iman kita, tingkatkan iman kita semula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
mengikut apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendak, mengikut apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nak hendak daripada kita, maka kita nak kemukakan perkara tersebut itu. Apa yang Tuhan kita nak, yang Tuhan kita mau, apa yang Rasulullah nak, Rasulullah mau, kita ni nak buat, sanggup nak buatnya. Jadi cara hak yang benarnya daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, cara kita nak beriman dengan Tuhan ini, pastilah kita kena jadikan diri kita ni dalam golongan daripada ahli tanzih. Maknanya kita nak menyucikan akan Allah Subhanahu wa taala. Kerana di sana ada tak ahli at-tamthil. Mereka yang menyamakan Allah taala dengan makhluk. Maka kita tak boleh nak duduk di dalam itu pihak. Kita kena duduk di kita di dalam ahli tanzih, yakni kita menyuci akan Allah Subhanahu wa taala. Cara menyuci Tuhan, cara kita nak menyuci Tuhan tu bagaimana? Yakni kita menyuci sebagaimana Tuhan suruh kita menyuci. Jangan kita menyuci bagaimana kita nak menyuci, tak kena lagu tu. Kita tadi apabila hendak kita semaya, bagaimana kita nak akadnya hadas kita, hadas kecil kita? Ya ada cara dia yang disyarak mari dalam agama kita. Bukan makna apabila kita nak semaya, ikutlah amba ni nak buat macam mana cara nak akadkan hadas kecil daripada kita, mengikut kehendak kita, sedak kita, moyul kita, berat hati kita, itu bukan. Kita buat sebagaimana Tuhan suruh. Kita terima ajaran daripada Tuhan, cara kita nak bersihkan diri kita daripada hadas kecil. Demikian itu juga cara kita nak membersihkan Allah Subhanahu wa taala, pasti kita kena ambil cara yang Tuhan membersihkan dirinya. Tuhan membersihkan dirinya, diri Tuhan ni macam mana? Yakni yang pertama sekali hendaklah kita percaya apa yang Allah Subhanahu wa taala khabar mari tentang hal dia, dan kita i'tiqad dengan cara jazam, pegang dengan cara jazam, beriman dengan cara jazam, kata Allah Ta'ala itu tak menyamai sama sekali dengan makhluk. Jangan sama sekali kita rasanya di dalam hati kita apa yang Allah Subhanahu wa taala royak di dalam Al-Quran, royak di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hal dia, perkara itu nak sama dengan kita. Jangan. Hal ni tak boleh. Itu apa yang kata salah cara kita nak menyuci Tuhan. Apabila kita nampak Tuhan tu sama, kita nak tolak apa yang Allah Subhanahu wa taala khabar, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar, kita nak tolak. Itu bukan cara tanzih. Itu tak dinamakan tanzih, kita membersihkan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Itu apa yang kata mengurangkan. Kita meniadakan, kita menolakkan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul mau nakwi kita sebagai orang beriman, tahu dan beriman apa yang dia khabarkan tentang cara-cara kita nak beriman dengan Allah Ta'ala. Sama ada diri Tuhan, nama-nama Tuhan yang mulia, sifat-sifat Tuhan yang maha tinggi, yang maha bersih, perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan itu hendak nak buat apa-apa, terserah kepada dia. Logik akal kita mikir mudah-mudah. Cara kita nak membersihkan satu perkara, maknanya kita nak buat tubik sekadar benda yang kita tak mahu itu sahaja. Bukan mana kata kita membersih sampaikan habisnya
hakikat moga macam mana. Seumpama kita logik akal orang kita ni, saya nak misal dengan cara mudah. Orang wi satu buah kepada kita. Buah gapo? Kita misal lah kata buah ananas ke, buah manggul ke, buah khiyar timur batai ke gapo ikut. Yang orang berikan kepada kita tadi itu, yang mau daripada kita supaya nak uji kita tu bersihkan buah tersebut itu daripada gapo? Bersih daripada kulit yang manusia itu tak makan. Apabila gitu, cara kita nak bersih macam mana? Kita koyak isi ke? Kita koyak kulit dia. Sekadar mana? Sekadar had kulit. Sekadar garis kulit. Jangan makan sampai isi. Cara hak agama kita makna kata membersihkan diri Tuhan, membersihkan perbuatan Tuhan, membersihkan nama Tuhan, sifat Tuhan daripada menyerupai segala makhluk. Bukan makna kata orang wi ananas kita sebiji, kita koyak kulit dia, lepas pada tu kita koyak bersih sampai tak tinggal apa sekarang. Itu bukan cara kita menyuci. Itu apa yang kata cara kita membazirkan. Kita beri buah timur batai kepada orang suruh koyak kulit. Orang ni dia koyak kulit tu baik, kamar dia koyak pula. Isi dia tak apa sampai makan isi, makan habis. Itu bukan cara bersih. Itu panggil cara itlaf. Cara kita nak menghancurkan, cara kita nak membinasakan. Juga cara kita nak kenal Tuhan, cara kita nak beriman kepada Tuhan, beriman di atas dasar mana? Atas dasar laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala ni tak menyerupai apa-apa pun daripada kalangan makhluk. Tak ada. Menyerupai semeh pun kata tak. Jangan kata nak serupa. Mithl. Seumpama pun tidak. Kata nak serupa jauh. Serupa darajat yang kedua. Misal lagu mana untuk guru? Orang yang sama, seumpama dua kembar. Ini apa yang kata? Serupa. Tapi orang semeh tak ada kena gana. Akan tetapi muka dia dengan muka ni ia nak ada tepat hak nak serupa. Apa panggil semih dalam bahasa Jawi. Ada pun kalau serupa, seumpama orang kembar. Tengok adik, tengok kakak hak mana, kita tak cek, nak beza tak boleh. Itu panggil kembar. Itu panggil kata apa nama? Serupa. Tuhan tidak ada serupa baginya, tidak ada semih baginya. Dia suci daripada tu. Sedangkan dia itu dengar lagi melihat. Makna kata cuci Allah Ta'ala daripada menyerupai. Akan tetapi nama dia tetap ada. Sifat dia tetap ada. Perbuatan dia tetap ada. Bukan makna kita menyuci, makna kata nama dia pun tak ada. Sifat dia pun tak ada, perbuatan dia pun tak ada. Itu bukan cara yang dipahamkan di dalam agama kita. Tak ada lagu tu. Tidak ada orang Islam mana-mana pun yang tak boleh nak terima syarahan umpama itu. Tak ada. Semua orang Islam faham gitu belaka. Apabila kita faham lagu tu, itulah kemocok mana kata kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu kata Tuhan ni melihat apa yang kita buat semua. Kita tahu kata Tuhan ni mendengar apa yang kita bercakap semua. Siapakah bisikkan hati kita ni Tuhan dengar. Tuhan itu mempunyai sifat ilmu. Apa pun yang kita itu usaha, yang kita itu kandak, semua tak ada sunyi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu Tuhan siapa belaka. Akan tetapi perkara tersebut tadi tak sama sekali dengan segala makhluk. Kenapa?
Cuba kita perhati ayuhal muslimun. Kerana logik akal yang waras, yang benar-benar betul, perkara yang ada, yang kita boleh faham ini, ya ada dua jenis. Tidak ada tiga. Perkara yang ada dua jenis. Adanya Allah subhanahu wa ta'ala namakan khaliq. Adanya makhluk, jenis makhluk dinamakan perkara yang Allah Ta'ala itu menjadi. Lain pada ni tak ada. Maka dalam makhluk ada beberapa bahagian pula lah. Ini jenis malaikat pula, ini jenis jin, ini jenis manusia, ni jenis binatang, ni jenis tokoh batu, ni jenis pokok kayu dan sebagainya. Akan tetapi itu panggil cara yang kita nak hisab, cara kita nak kira dengan cara halusi. Tapi dengan kasar-kasar, perkara yang ada, iaitu pertama khaliq, yang kedua makhluk. Lain pada ni tak sah kecap. Tidak ada pia pun nak boleh engkar akan ini. Tak ada. Ada Tuhan, ada makhluk. Tuhan ada dia sedia kala, tidak ada mula. Ada Tuhan, dia kekal, tidak binasa. Ada hakikat tak? Memang ada hakikat. Bukan ada majaziyah, bukan. Bukan ada khayalian, bukan. Bukan itu tak. Tuhan kita ada hakiki, ada sungguh. Ada dia, tidak ada mula. Makna dia sedia kala. Ada dia, tidak ada binasa. Makna kata dia itu kekal. Maka Allah Ta'ala ni menjadikan kita sebagai makhluk. Manusia ke, binatang ke, pokok kayu ke, kata. Makhluk ni ada tak? Ada. Hakiki tak? Ada hakiki juga. Apa boleh kata hakiki? Apa makna hakiki? Makna sungguh. Ada sungguh. Sungguh macam mana Tok Guru? Yakni makhluk ni pia yang menjadi, Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi. Tiap-tiap perkara yang Tuhan nak menjadi pasti lulus. Apa makna lulus? Makna jadi sungguh. Idza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Ada sungguh. Kalau kata makhluk ni tidak ada pada hakiki, maknanya Tuhan tak ada mengadakan kita sungguh. Ya salah. Maka diri makhluk ni ada hakiki, ya ada hakiki. Tapi dia ini ada mula tak? Ada mula. Makna dulu tak ada, kemudian ada. Kemudian ada makhluk ni hakiki, ya ada hakiki. Tapi dia binasa, tak kekal. Satu hari dia kena mati, kena binasa, kena habis. Kalau gitu ada Allah dengan ada makhluk ni, dua-dua ni hakiki belaka. Benda yang sungguh belaka. Bukan mana benda majaziyah, benda khayalian, bukan. Benda ada sungguh. Akan tetapi ada Allah kekal. Ada Allah tidak ada mula. Ada Allah tidak ada binasa. Ada makhluk hakiki juga tapi ada mula. Ada hari binasa, tidak kekal. Itu panggil alaqah, perhubungan kita di antara khaliq dengan makhluk. Apabila gitu, pastilah kita sebagai manusia, yang Allah subhanahu wa ta'ala kandak nawi kita ada. Kalau Tuhan tak kandak, pasti kita tak ada. Benar ni, tak ada pia boleh nak tolak juga, tak ada. Kita boleh ada dengan kandak pia, kandak Allah subhanahu wa ta'ala. Lain pada ni tak. Maka adalah kita tanda kata Tuhan itu kandak nawi kita tu ada. Kemudian apabila kita ada tadi tu, diri kita ni mai duduk di dunia ni. Kerana dalam alam, belum daripada alam dunia ni, alam arwah, Tuhan nyaksi kita sebagaimana Tuhan raya. Alastu bi rabbikum. Takkah aku ni Tuhan kamu? Hei anak Adam, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Katanya buat kita semua syahidna. Nyaksi kata Allah Ta'ala itu Tuhan kita. Tidak ada pia tak mengaku belaka.
Akan tetapi apabila mari ke atas dunia ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap anak jadi beranakkan mari di atas ini dunia ni beranak di atas fitrah. Katanya alim ulama ahli syarahkan hadis tadi, al fitrah hahuna, fitrah di situ maknanya al-Islam, mana bersih. Lepas daripada dia mari dah keadaan bersih, kenapa boleh mari bersih manusia? Kerana dia telah menyaksi dulu kata Tuhan itu, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi suasana, keluarga dan sebagainya mengubahkan seorang daripada Islam yang bersih kepada jahiliyah yang kotor. Iman yang bersih ubah jadi kekufuran yang gelap. Mana? Rasulullah tambah lagi, fa abawahu yuhawwidan au yunassiran au yumajjisan. Sebab ibu bapa dia orang tak beriman di kalangan orang Yahud, menjadikan anak dia itu sebab jadi Yahud. Sebab ibu bapa dia tak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Islam, dia menjadikan anak dia itu tak beriman seperti dia, iaitu Nasara. Dan ibu bapa yang tidak beriman di kalangan orang Majus, dia menjadikan anak dia itu sebagai Majusi. Maka ulama kata Nabi sebut 3, tidak ada mafhum dengan cara tertentu agama mana-mana hak lain pada Islam, gitulah. Buddha ke, Hindu ke gapo lagi di kalangan agama-agama yang ada di atas muka bumi ni ikut sebut. Maka apabila kita sebagai manusia, Allah Ta'ala ni hidayahkan kita jadi orang Islam dengan sebab kita ni daripada silsilah orang Islam, tok nenek moyang kita orang Islam, ibu bapa kita orang Islam. Hadza fadlun min Allah. Ini adalah kelebihan daripada Allah Ta'ala nak uji kita. Akan tetapi bukan sekadar tu kita nak jadikan diri kita. Bukan. Jangan jadikan diri kita sebagai Islam bitaqah. Apa makna Islam bitaqah? Yakni Islam, bahasa Sia kata, bat prachachun. Islam bakah. Bukan Islam sebagai Islam. Maka kita nak jadi diri kita Islam sebagai Islam, iman sebagai iman, pasti kita kena mempunyai ilmu pengetahuan. Pasti kita kena mempunyai ilmu pengetahuan tentang masalah gapo hak utama sekali, tentang masalah Tuhan yang menjadikan kita. Namanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita. Kita kena kenal dia sebagaimana dia nak mengenalkan diri. Jangan kita kenal sebagaimana kita nak kenal. Misal lagu mana Tok Guru? Masalah sekarang lah ni setengah-setengah daripada jamiah, setengah-setengah daripada mahalai ni, universiti, duk terima pelajar-pelajar baru. Makna kata pelajar-pelajar baru, makna kata mari berlainan tempat. Tak pernah kita terkenal kawan guru kita nak mari ngaji di jamiah hak kita calonkan diri kata kita nak ngaji di situ tu. Beberapa tempat mari. Mari di wilayah tu, mari daripada negeri ni, mari di situ, mari di sini, berlainan. Berlain-lain lahajat, cara bercakap, lain-lain cara memikir, lain-lain cara budi pekerti, lain-lain cara adat istiadat, tapi semua itu beripung di bawah bendera al-Islam wal iman. Maka pastilah kena kembali kelik kepada Allah Ta'ala telah firman kata, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tuhan jadikan kabilah-kabilah
Dan kumpulan-kumpulan itu supaya nak kita tu boleh kenal mengenal. Dia ta'arafu, supaya nak mengenal, kenal mengenal. Apabila kita nak kenalkan orang yang tak kenal tu dengan logik akal kita macam mana? Kita tengok kepada wajah sahaja kita, kawan kita yang baru, kita pun tak pernah kenal dia. Dia pun tak pernah kenal kita. Cuma Tuhan menjadikan kita berlain bangsa, berlain bahasa dengan dia supaya nak kita kenal lagi mari. Maka cara kita nak mengenal, pasti kita kena tanya, Masmuk, apakah nama engkau? Masmukal karim, ma sinnuk, maza ta'mal, ma jinsiyatuk. Jinsiyah mana kata sancat mana, mari daripada negara mana, negeri mana, bahasa gapo, umur banyak mana, nama gapo. Soal mana? Soal kepada apa nama? Soal kepada orang yang kita nak kenal. Soal. Bukan mana kita dak sengka kata, oh orang ni warna ni nak boleh jadi nama ni. Orang ni muka macam ni boleh jadi PA perangai macam ni. Boleh jadi umur dia setara ni. Kita dak sengka. Itu perkara yang syahid. Perkara yang boleh kita nampak dengan mata kita, mata lendir kita ni. Kena tak cara gitu? Tak kena. Pasti kita kena tanya dia, kata ya nama gapo? Dia duduk di mana? Umur dia macam mana? Kena tanya. Umur dia berapa? Kena tanya. Bagaimanakah dengan Khaliq Allah subhanahu wa ta'ala, perkara yang gaib? Royak kata Tuhan ni bukan gining, Tuhan ni bukan gining, Tuhan tu taklah tu, Tuhan ni taklah ning. Ada tak tu, tak ning, tak tu, tak ning. Ya royak? Allah Ta'ala royak? Tak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak? Tidak. Maka kenapa kita nak kata tak gitu, tak gining, tak tu, tak ning? Itu panggil sengkaan. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamu. Kita dak pergi kecek, dak pergi becek di atas urusan. Makna katanya para ulama kata di atas urusan di situ, makna kata di atas zat Tuhan, nama Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan, syarak Tuhan, apa yang kita tak tahu. Maka orang yang kecek tentang perkara yang dia tak tahu tentang hal Tuhan, lebih teruk, lebih dahsyat daripada kita menyungutu akan Allah subhanahu wa ta'ala lagi. Kenapa? Kerana kita bercakap tentang hal Tuhan, tentang ajaran Tuhan, walau hal kita tak tahu. Apabila orang ikut, nescaya kita kena tanggungkan dosa. Kalau kita buat syirik, afanallahu wa iyyakum, kita seorang yang binasa, orang lain tak. Akan tetapi kecek tentang urusan agama Allah, hal keadaan kita tak tahu, punah orang ramai. Dengan itu sebab itulah Allah Ta'ala kata liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Kita kena tanggung dosa dengan cara sempurna atas belakang kita. Dan dosa-dosa yang orang-orang belakang daripada kita ni, orang-orang yang kita menyesatkan dia dengan sebab kita kecek benda kita tak tahu, di atas belakang kita. Maka cara hak benar sekali, jalan ni yang dijalankan oleh ahli tanzih, yakni berdasarkan kepada kita menyuci akan Allah subhanahu wa ta'ala pada asal. Kenapa? Kerana Khalik ni bagaimana dia nak serupa dengan makhluk? Tak ada jalan. Akal kita ni tak boleh nak terima kata Khalik serupa dengan makhluk. Apabila kata akal kita tak boleh nak terima kata Khalik ni, diri dia ni, zat dia ni tak sama dengan makhluk, adakah nama dia, sifat dia, perbuatan dia nak serupa dengan segala makhluk? Tak. Kenapa? Kerana nama dia, sifat dia, perbuatan dia, tabik bagi apa? Ikut bagi apa? Ikut bagi zat dia. Kalau zat tu bukan makhluk, maka perbuatan dia, nama dia, sifat dia bukan makhluk. Kazalik, perbuatan makhluk, nama makhluk,
sifat makhluk, diri makhluk, ia tak ada jalan nak jadi khalik dah tadi. Sebab hak ni khalik ni benda yang kekal abadi. Makhluk benda yang binasa tidak kekal abadi. Nak sama kan? Pasti ya tak sama dua perkara. Akan tetapi ahli tamthil, orang yang menampakkan dalam gambar dia apabila rakyat Tuhan rakyat atau ya wa megani Allah Taala mempunyai sifat ni, yang nampak serupa dengan makhluk. Apabila kata Tuhan ni marah, yang nampak serupa dengan makhluk marah. Apabila kata Tuhan ni redha, yang nampak serupa makhluk tu redha. Apabila kata Tuhan ni datang hari akhirat esok, yang kata nampak serupa dengan kita datang. Ini muskilah. Ini muskilah. Muskilah apa? Kerana ia tak menyucikan diri Allah Ta'ala daripada makhluk. Dia duk nampak serupa dengan dia. Maka cara beriman lagu ni tak betul. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat kata laisa kamitslihi syai'. Bukan Tuhan itu menyuci diri dia, sampaikan tak ada apa-apa di diri dia daripada nama, sifat, perbuatan. Tidak. Mana? Tuhan kata wa huwa, sedangkan ia Allah tu as-sami', sangat mendengar. Kalimah sami' nama Tuhan. Maka mengandungi di dalam nama itu sifat as-sam', sifat dengar, mendengar. Al-basir, nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengandungi di dalam al-basir, basar, sifat penglihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terlandas berdasarkan kepada ayat ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai zat, mempunyai diri dia, mempunyai nama, mempunyai sifat, mempunyai perbuatan yang tak sama dengan zat makhluk, nama makhluk, perbuatan makhluk, sifat makhluk. Tidak sama sekali. Semua orang Islam kita tidak ada kecuali orang percaya lagu ni berlaku. Akan tetapi di sana ada orang dimaukan oleh syaitan rajim, nampaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan makhluk, serupa dengan makhluk. Ini orang panggil salah. Cara beriman lagu tu adalah tak boleh. Sebab tu katanya para ulama, ya kata, kita tengok di diri laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Cuba kita renung dan tadabbur. Bukalah tafsir ulama-ulama daripada ahli tanzih, terutamanya orang yang dekat dengan masa wahyu duk turun. Cuba kita tengok. Kita ni nak cari orang tua-tua supaya nak tahu kata usul asal kita mari di mana. Kita pun nak cari juga orang tua-tua hak dekat dengan masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apatah semasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya nak tahu kata Islam yang dipahamkan oleh Rasulullah tu macam mana. Kenapa kita nak sampai situ? Kerana kita tak mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kerana kita menyaksi kata Rasulullah, Nabi Muhammad tak adalah Rasul bagi kita. Sebab tu kita nak tahu dia faham macam mana. Nak tahu kata dia buat macam mana, kata dia ni melaksana macam mana, kita nak tahu. Faham melalui siapa? Daripada alim ulama kita ni lah, duk heratnya ilmu Rasul kepada kita. Kalau kita tak boleh kita nak tinggal tangga di antara Rasulullah dengan warasah dia. Apa makna warasah? Makna orang yang makan pensaka daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambil semenjak daripada Rasulullah meninggal sampai hari ini, dan akan meneruskan sampaikan ila ayyarithallahu al-ardha wa man 'alaiha, sampai ke hari kiamat nanti. Ini tidak ada syak. Pasti kena ada perkara yang amba sebut tadi, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak nak Islam ini kekal sampai hari kiamat. Allah Ta'ala hendak nak Quran kita ni kekal sampai ke hari kiamat. Kita nak ada, kita nak tak ada, itu bukan kerja. Kerja hak kita kena beriman, kata Islam yang kita dah bawa hari ni pasti kena sampai hari kiamat. Cuma kita nak jadikan diri kita, calon diri kita, mari nak cara benda hak mulia supaya nak wiki diri kita mulia juga. Hak tu molek.
Kita mendekati diri kita dengan orang mulia. Kenapa? Kerana nak kita mulia seperti orang tu. Sebab itulah ulama-ulama dulu yang kata hendaklah kita itu mendekati as-salihin. Orang yang molek. Orang yang depan, belakang, luar, dalam sama. Di luar, di dalam, sumpah. Cakap pe dia molek depan kita, belakang kita pun cakap molek. Oh, Allahu Akbar. Hak tu, hak Islam kita nak. Akan tetapi sikit. Ada tapi sikit. Tak ada masalah sikit. Tapi kata tanya tak ada, kata ada. Kita renung tengok pada ayat kata laisa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Cuba kita renung tengok. Renung ni makna kita perhati tengok. Cuba kita amal akal, guna akal kita untuk nak tadabbur. Mengikut apa-apa yang disyarah, yang dijelaskan oleh para ulama. Majlis ni saya nak buat sebagai majlis yang semua orang kita ni boleh ambil faedah. Bukan makna sekadar orang mengaji saja boleh faham. Orang biasa tak ada mengaji dalam arti kata menutup dengan cara mendalami tak boleh nak faham. Tak. Kita nak mengumumkan. Allah Ta'ala memulakan dalam ayat tadi itu dengan apa? Dengan wahdaniyah. Apa makna wahdaniyah? Nak mengasarkan, tak menduakan, nak mengasarkan. Mula-mula sekali asarkan ke apa? Mengasarkan diri Allah Ta'ala, mana zat Tuhan. Daripada mana? Daripada kiasan-kiasan, ukuran-ukuran, metodologi yang dihukumkan di atasnya oleh apa nama? Metodologi makhluk. Macam mana Tok Guru? Tuhan nak menyucikan diri dia, zat dia tadi itu, sifat dia, nama dia, perwaktan dia daripada hukuman, daripada kaedah, daripada apa nama orang panggil kata metodologi hak makhluk dok kira. Masalah makhluk ni, kita tengok di makhluk. Boleh buat tak satu perkara yang berlawan ni dalam masa tu lah? Boleh tak? Jawab dengan semua orang yang berakal, uqala, semua jawab atas talih. Misal nak tidur serta makan dalam masa tu lah, tak boleh. Ya kena ada waktu tidur, ada waktu makan. Ya tak boleh nak buat sekali. Nak beranak katik, lepas tu nak mati katik dalam masa tu lah. Ya tak boleh. Faham tak tu? Akan tetapi Allah Ta'ala ia keluar tubik daripada itu qawaid, itu metodologi, itu kiasan, ukuran, ia keluar tubik. Tuhan boleh memati dan menghidup dalam masa tu lah, boleh. Mana dalil tengok orang mati waktu ni, hari ni, minit ni, masa ni. Orang ni hidup minit ni, masa ni, waktu ni. Yang memati, yang menghidup tu man? Allah. Tapi kalau kita, ustaz, buka 4 karang pagi esok buka 4 karang, mari rumah sultan. Tapi ustaz tu kena tidur bangun pukul 5. Kok mana tidur bangun pukul 5, betul mai hamba ni buka 4, kok mana? Ya tak kena buat lagu tu. Kecek apa lagu ni? Suruh aku pergi, suruh aku tidur. Kok mana? Nak tidur kata nak pergi dalam masa tu lah, bukan dia ya kata. 4 sama 4. Bukan 5, 4 sama 4. Ya tak boleh. Kita tak boleh nak buat. Manusia wak emak, dia tidur, dia tidur. Wak emak dia bangun, dia bangun. Nak tidur, nak bangun dalam masa tu lah, dia tak boleh. Adapun Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tak boleh. Nak buat qiyah lagu tu tak boleh. Misal lagu mana? Tuhan ayat dalam Al-Quranul Karim. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghidup dan memati. Kita guna akal tak kena. Nak hidup mati. Nampak orang ning-ning, apa?
Beranak waktu ni, hari ni, masa ni, orang ni mati masa ni, waktu ni, hari tu lah, minit tu lah, masa tu lah. Kita kata sebenarnya bukan Tuhan yang memati itu. Hak yang memati tadi itu bukan Tuhan. Ada lagi wakil hak Allah Ta'ala wa'wi. Malaikat dia ke gapo ke. Bukan Tuhan. Tak, bukanlah tu. Allah. Ya kuasa nak buat dalam masa tu lah. Ya kuasa. Ya atas daripada fikiran manusia, qawaid hak manusia letak. Ya atas pada tu. Bukan makna kata manusia ni duk semaya ni, Nabi SAW kata kita duk kecek dengan Tuhan. Sungguh kita duk kecek dengan Tuhan. Tak kalau kita sebagai makhluk ni duk semaya, mana kata kita menajak Allah Ta'ala dan Tuhan tu duk jawab. Kita kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamidani abdi. Tuhan jawab. Maka kita mikir dengan logik kita tu. Orang semaya dalam dunia ni berapa negeri? Berapa jenis manusia hak itu? Berapa bangsa-bahasa manusia hak semaya? Berapa masa dalam dunia? Sebab masa tak sama. Kita kata boleh jadi ke tak Tuhan nak jawab belaka? Tak boleh. Itu orang panggil kata cara mikir kita yang qasir. Kita ada ukur kita dengan Tuhan. Tuhan bukanlah tu. Kita kalau orang kecek dengan kita ni 3 orang dalam masa tu lah, kita tak kerti nak dengar dah. Tak gitu. Lemon ni royak nak jual tanah, hak ni royak kata nak beli mutu, hak ni royak kata nak tanam pokok kayu. Royak hurai, kita terkokos sorang-sorang. Tu kita. Adapun Allahu Jalla Sya'nuhu wa taqaddasat asma'uh, dak. Oh ya, semaya sejuta orang tu jawab belakang. Ni cara mikir hak betul. Ni adalah perbuatan Tuhan. Ni adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan ambil qawaid hak kita duk guna di diri kita hak lemah tadi itu dak dipakai dengan Tuhan, tak leh. Salah. Buat lagu tu. Membawa pada kita ni engkarkan apa yang Allah Ta'ala royak dalam Quran dan royak dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh buatlah tu. Tuhan tak boleh nak makan pada akal yang nak jawab belaka. Salah. Nampak? Kita kalau nak mikir, boleh tahu tak? Kalau kita ada kebun satu kebun. Kita ada kebun satu kebun. Dalam kebun tu kita tanihlah pokok durian ke pokok gapo katalah dalam tu. Tiap-tiap pokok tu ada daun dia. Satu persatu. Tuhan kata wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak luruh satu helai daripada daun malaikat Tuhan itu tahu. Kita mikir dengan otak kita, kalau kita nampak Tuhan supaya makhluk, Tuhan nak tahu lagu mana aku sendiri bila tak habis. Bukanlah tu. Bukanlah tu. Sebab ni Allah sebagai khaliq, kita sebagai makhluk yang lemah. Buat kerja sikit pun tak gerak dah. Tapi Tuhan lah. Tuhan kata wa ma massana min lughub. Tuhan tak ada lemah. Tuhan tidak adanya penat. Tak ada. Jangan. Sebab tu perbuatan Tuhan, hak Tuhan royaklah Quran semua. Percaya supaya dia kata. Sebab dia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan makhluk serupa kita. Nampak tak? Bukan makhluk serupa kita. Tu cara kita nak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikut sifat gapo-gapo Tuhan khabar marilah Quran, jalan di atas tu. Tak usah duk royak kata malam ni berlain ni. Di Amerika malam ni cerah lagi, kita malam dah. Di Saudi gini, di Mesir gini gitu gini. Hak Tuhan duk royak kata Tuhan ni turun kepada langit dunia, kita kata tak boleh nak jadi. Tu bukan tu cara mikir kita. Salah cara mikir tu. Kerana itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan perbuatan kita. Yang royak tu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis Nabi. Makna kata supaya Tuhan royak dah, Nabi royak.
Tuhan kata may yuta'ir rasul faqad ata Allah. Siapa dia taat ke rasul seolah kata taat kepada Allah. Hawa apa? Kerana Nabi Tuhan kata wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tak kecek malaikat wahyu Tuhan. Tu cara dia. Baik. Kemudian Tuhan menyabitkan dalam ayat tadi, mula-mula Tuhan mengakadkan wahdaniyah dia dulu. Makna kata Tuhan ni zat dia tak menyerupai dengan mana-mana qawaid hak kita letak hak berlaku di atas diri kita makhluk. Tak. Kemudian Tuhan menyabitkan bagi diri dia iaitu nama serta punya sifat dalam itu dengan cara hakikat ya Allah Subhanahu wa taala hanya dua tahu. Kita boleh tahu kata Tuhan dengar, Tuhan lihat, Tuhan ada, Tuhan hidup, Tuhan kuasa, Tuhan redha, Tuhan marah. Kita tahu sekadar tu ya. Akan tetapi hakikat pada perbuatan Tuhan tu, hakikat sifat Tuhan tu kita tak boleh nak tahu. Ada ke tak di kalangan orang kita royak kata amo tahu hakikat Tuhan? Royak. Tak ada pihak nak kuasa nak kecek lagu tu. Kalau kacau pun tak kuasa. Bahasa Melayu petani panggil putus piuh. Apa makna putus piuh? Lampu yang ada elektrik dalam tu kalau api itu masuk telajak, dia putus. Itu cara yang dipahamkan oleh orang Islam kita kena duduk situ. Maka daripada perkara yang kita sebut saat ni tu, kita boleh buat khulasah kata cara kita nak beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala ni ada berapa? Ini saya nak ulang supaya nak kita lekat dalam hati kita dan akal fikiran kita. Beriman kepada Allah, Pak. Beriman kepada zat Allah Subhanahu wa taala kata ada sungguh satu. Beriman kata Tuhan kita mempunyai nama. Kenapa? Kerana Tuhan ayat kata walillahil asmaul husna. Bagi Allah Taala tu nama-nama yang elok. Tuhan ayat sendiri. Wajib kita nak percaya. Kemudian di dalam nama tadi itu mempunyai sifat. Sifat ni mana-mana perkara yang Allah Taala menyabitkan bagi dirinya daripada sifat-sifat kesempurnaan. Tuhan ayat kata Tuhan pujikan para rasul dan para nabi. Tuhan kata subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Kalimah yasifun tadi itu faham ulama tafsir kata para nabi, para rasul tak menyifatkan akan sifat kepada Allah Taala itu malaikat apa yang Tuhan itu meredai. Dalil kata Tuhan punya sifat. Kemudian Tuhan itu ada apa soal lagi? Wajib beriman kepada Tuhan perbuatan. Wajib kita beriman kata Tuhan ni nak buat gapo kuasa. Yaf'alu ma yasha. Dia nak buat gapo apa yang dia khendak. Semua perbuatan Tuhan molek belaka. Tidak ada perbuatan Tuhan yang tak molek, tak ada. Pasti kita tengok atas perbuatan Tuhan molek lagu mana hak ni kena penyakit, hak ni kena bala, hak ni gitu, hak ni gini. Itu kita tilik kepada kesal yang berlaku di diri makhluk. Akan tetapi perbuatan Tuhan molek buat apa? Kerana Tuhan letak kena pada tempat. Masalah kita nak misal dengan cara mudah. Pukul godeh orang ni rupa makna kan? Rupa rahmat ke rupa seksa? Rupa seksa. Bunuh orang, rupa rahmat ke rupa seksa? Rupa seksa. Akan tetapi apabila kita letakkan perkara tersebut kepada tempat dia, di tempat dia dinamakan rahmat. Macam mana tu guru? Dia kata walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Qisas mana bunuh balah? Bunuh lah. Akan tetapi kenapa Tuhan mensifatkan qisas itu hayatun, hidup? Kenapa? Kerana orang penyakit bunuh orang tadi itu
Ya bunuh orang, ya nak bunuh orang pula. Maka dalam syariat kita, apabila orang bunuh orang dengan cara muta'ammid, sengaja, orang ni dihukum bunuh balas. Kerana untuk nak memutuskan jalan-jalan dia nak buat karut pula. Dan boleh menjadikan ibrah, kata orang bunuh orang dalam Islam buat gini sungguh. Dia nak buat. Zaj, orang panggil kata, nak menakuti. Ya buat sungguh. Itu nak rakyat kata, perkara yang nampaknya azab, tapi apabila kita tak kena pada tempat, ia adalah rahmat. Kita gerak anak kita daripada dia duduk tidur supaya nak wismaya. Nampak? Gerak dia duduk letih penat tadi itu, letih penat kita gerak juga. Nampak rupa azab. Akan tetapi kita gerak tu di dalam waktu supaya nak dia semaya, kan dia tidur pula tak ada apa. Itu panggil rahmat. Supaya Tuhan tu ya buat segala-gala perbuatan dia kulluhu khair. Semua perbuatan dia adalah baik. Tidak nak ayat tak baik tak boleh. Kenapa? Kita tilik pada Tuhan itu membuatkan mengikut ilmu dan kebijaksanaan dia letakkan kena pada tempat. Khalas. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib beriman kepada zat Tuhan, nama Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan, serta kita menolakkan daripada Tuhan apa? Menyerupai. Tolak daripada Tuhan. Tolak ke apa? Tolak menyerupai. Jangan tolak nama, jangan tolak sifat, jangan tolak perbuatan. Hatu tak boleh. Jangan tolak hatu. Tolak menyerupai. Allah Ta'ala ada nama? Ya. Allah Ta'ala ada sifat? Ya. Allah Ta'ala ada perbuatan? Ya. Tapi tak serupa dengan segala makhluk. Tak serupa tu makna mumatsalah, mathil, syabih. Tolak hatu. Seolah kata orang wiwah timur batai pada kita, koyak kulit, jangan makan isi. Sini tak apa. Orang wiwah durian kepada kita, satu biji, kita koyaknya kulit dia waktu tubik isi. Tak okey. Jangan sapakan makan isi, ya punah tak boleh. Menyuci Allah Ta'ala, menyuci menyerupai. Menyuci apa nama? Menyerupai sama waktu kita buat tubik pada Tuhan. Adapun nama Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan, pasti wajib kita kena beriman. Itu cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, iaitu laisa kamitslihi syai'. Kemudian lepas daripada kita menyuci Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menyabitkan makna kata kita beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala ni ada nama, ada sifat, ada perbuatan yang elok, layak dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Biasa kita beriman macam ni, beriman macam ni. Umpama ni iaitu Allah Subhanahu wa taala. Di mana Tuhan kata wa huwas samiul basir. Maka daripada ayat Al-Quran laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, apa yang kita dapat? Yakni tanzih serta itsbat, bersih, serta kita menyabitkan perkara yang Allah Subhanahu wa taala menyabit, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabit di dalam Al-Quran dan dalam hadis yang sabit daripada baginda. Manhaj ahli sunnati wal jamaah sebagaimana ditegahkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab Ar-Risalah, ayuhal muslimun, tak beza di antara hadis mutawatir dengan hadis ahad tentang masalah iman. Iman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala tak ada beza. Asal kata hadis tu sabit sungguh daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka boleh kita ambil hadis itu walaupun ahad, walaupun mutawatir, walaupun ahad walaupun mutawatir, dua-dua ni sama sahaja pada masalah kita nak buat hujah, dalam masalah kita nak mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Sama. Di mana kata, di sana kata ada azab kubur daripada hadis. Maka hadis tadi itu hadis ahad. Kita ambil juga hadis ahad itu, mari buat jadinya pegangnya kita.
Di mana kata Allah Ta'ala itu akan boleh lihat? Daripada hadis. Kita ambil hadis tu, dalil kata akhirat esok kita boleh lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita buat beza di antara Al-Quran, hadis mutawatir dan hadis ahad tentang masalah kita nak buat hujah tentang cara kita nak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sama sekali. Hadana kita sebagai orang Islam, yang penting sekali fahamlah sebagaimana tokoh-tokoh ulama kita yang hebat-hebat dulu seumpama mujtahid mutlak Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, Imam Malik dan sebagainya, dan lain-lain lagi pada tokoh ulama, terutama Imam Syafi'i tulis kita Ar-Risalah tentang nak royak kata hadis Nabi itu sama dalam masalah kita nak buat hujah tentang cara kita nak beriman dengan Tuhan. Asal kata kita dengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang khabaran. Sebab khabar ni hak Tuhan nak royak hadiah, nak royak cara kita nak beriman dengan dia, ia tak ada mansuh. Mansuh ni makna kan? Makna kata hukum itu terangkat, tak ada. Hak yang terangkat hukum masalah halal wal haram. Ada hadis Sahih Bukhari, alama azkur, kata tak harus kita makan daging kerbau lebih daripada 3 hari. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Athram di dalam kitab Nasih Mansukh hak dia. Ni bagi orang ngaji tahulah. Akan tetapi kita ambil tahu kata ada hadis umpama tu. Pak kita duk taruh daging kerbau bertahun-tahun ni tak berdosa ke? Tak berdosa sebab hadis tu mansukh. Terangkat hukum daripadanya. Itu tak? Tu dia. Ada pun masalah akhbar, hak Tuhan duk royak khabar tentang hadiah, hak ni ia tak ada mansuh. Tetap kita kena beriman sebagaimana Tuhan royak, Rasul royak, tetap beriman lagu tu. Tidak dikecualikan di antara Quran, hadis mutawatir, hadis ahad, sama saja. Kenapa? Landasan ulama sunnah kita iaitu may yuta'ir rasul faqad ata Allah. Siapa dia taat Rasul, salah kata taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Klik sana. Klik pada Allah Ta'ala dan Rasul. Maka Rasul dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada kalam dia. Kalamullah wa kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hujah dalam masalah kita nak buat dalil mengenal Allah Ta'ala, sama saja. Dia kata Imam Mujtahid Mutlaq, dia Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita risalah ni bukan orang lapisan kita, pangkat-pangkat kita mengakui, dah. Orang yang mengakui akan itu kitab, pangkat dia Mujtahid Mutlaq. Mujtahid tarjih mazhab, Mujtahid mazhab. Dan alim ulama semenjak daripada Imam Syafi'i tulis, siapakah hari ni? Nak ayat gapo kita? Nak ayat ilmu tu diakui oleh ulama Islam. Tidak ditolakkan oleh ulama Islam. Kalaulah kita dengar kata hadis ahad, mana hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat tentang masalah iman, kita tak boleh ambil itu. Kita tahu dan faham kata itu bukan jalanan ahli sunnati wal jamaah. Itu adalah pahaman yang bukan daripada ahli sunnati wal jamaah. Banyaklah daripada kumpulan-kumpulan yang kita tak mau nak sebut di sini. Kenapa? Kerana benda tu apabila menyalahi dengan ahli sunnati wal jamaah tentang masalah pahaman ini, maka dia terpesong tubik daripada siratal mustaqim. Hadalah tubik terpesong tubik daripada siratal mustaqim. Kemudian daripada ni saya nak ambil satu ayat, fokus satu ayat. Orang panggil waqafat ma'al ayah malam ni insya-Allah. Ayat mana? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Nak kesimpulan. Yang pertama daripada kalimah ayat laisa kamitslihi syai', yang pertama sekali, ayyuhal muslimun, tak boleh kita nak mengkiaskan. Apa makna qiyas? Qiyas makna kata kita menjadikan furuk itu gantung pada hak asal. Royak dengan cara luah-luah. Nak kita faham qiyas mana? Cara kita orang panggil kata buat misal.
menjadikan furu' tadi hukum serupa dengan hak asal. Furu' iaitu makhluk, asal iaitu khaliq. Kalau tidak ada khaliq, di mana nak ada makhluk? Tak boleh nak ada. Faham tak tu? Kalau gitu, jangan. Mana ketiadaan qiyas. Khaliq, Tuhan kita yang menjadi, yang mengadakan kita, dengan perkara yang qiyaskan dengannya oleh makhluk-makhluk. Tak boleh. Jangan kita kata redha Allah Subhanahu taala seumpama redha kita. Tak boleh. Jangan kita kata dengar Allah Subhanahu wa taala supaya dengar kita. Tak boleh. Jangan kita kata Allah Subhanahu wa taala istiwa supaya kita istiwa. Tak boleh. Jangan kita kata Allah Taala turun kepada langit dunia supaya kita turun. Tak boleh. Jangan kita kata Allah Subhanahu wa taala marah supaya kita marah. Tak boleh. Jangan kata tu. Itu adalah maksud daripada ayat laisa kamitslihi syai'. Yang kedua daripada maksud hak ulama kita duk kupaskan mari kepada kita, hendaklah kita berhentikan akal kita tentang kita dak pergi cari hakikat bagi zat dia, hakikat bagi sifat dia, nama dia, perbuatan dia. Berhenti akal kita, jangan. Orang duk cari hakikat ni jadi salah jalan ni. Seumpama dia dengar hadis kata di sana ada azab kubur, ni kita nak misal di atas, bukan nama tu, sifat tu, perbuatan tu, nak ayat tak khabaran daripada Allah tentang azab kubur, nak Nabi royak. Nabi royak. Wa innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fil kabir. Nabi royak tak ada azab kubur di sana. Maka kita ma'asyar ahli sunnah wal jamaah beriman belaka. Tapi ada orang yang nak gunakan akan nak carikan hakikat bagi tu. Bagi apa? Bagi azab kubur. Dia pergi gali kubur. Dia kata mayat tak ada ubah gapo, kata mayat ni di apa nama bukanya ruangan kepada syurga, jadikan raudatun min riyadil jannah au hufratun min hufratin niran. Tak ada mayat dok jadi ubah sebagaimana ya ubah tu lah. Mananya nikmat, mananya itu, mana ini punah. Kenapa? Kerana dia gunakan akal dia tak betul pada tempat. Masalah azabil qabr orang panggil masalah ghaibiyah. Masalah gaib. Kita tak siapa ni otak. Dengan itulah rahmat Allah Ta'ala hatanya Rasul, hatanya Quran supaya nak kita tahu. Di situ maksud kata alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman dengan benda yang gaib. Betul tak? Dan ayat ni waqafat yang ketiga nak menolaknya cara mikir ahli tamthil, musyabbihah dan sebagainya, nak tolak tu baik. Kata Tuhan itu bukan seumpama makhluk, bukan seumpama khayalan kita, bukan daripada jenis benda yang binasa. Tak. Ni ayat ni boleh tiga daripada huraian-huraian daripada beberapa kitab yang kita ambil daripada guru kita sebagai khulasah, kesimpulan. Kemudian mari kita tengok sikit dah. Malam ni kita ambil sikit padalah malam Jumaat. Nah, kita ambil sikit ayat hak sebelahnya. Wa huwas samiul basir. Sedangkan ia Allah sangat mendengar, sangat melihat. Apa yang kita dapat daripada isi kandungan ayat tadi? Yang pertama, kita percaya dengan yakin kata Allah Subhanahu wa taala mempunyai perkara tersebut. Mempunyai sifat pendengar, sifat melihat. Nama dia Sami', nama dia Al-Basir. Sifat dia As-Sam, sifat dia Al-Basar. Kita menyabitkan sifat Allah Ta'ala dengan makna hak tu heraya. Makna hak tu heraya, makna kata benda yang nak kita faham. Soal. Kita dengar ni, dengar dengan telinga dia dengar perkataan. Tapi faham? Faham akan apa? Akan perkataan?
Sebab perkataan itu mempunyai makna. Kalau perkataan yang tidak mempunyai makna, kuasa dah manusia nak faham? Tak faham. Faham tu tak? Nak royak kita tahu kata faham akan makna. Dengar akan lafaz. Ya beza. Faham ke apa? Faham makna. Dengar lafaz. Hak antum duk dengar saya duk cakap ni panggil lafaz. Apabila sapa di telinga, atau panggil pendengaran, suara sapa. Boleh kita dengar dengan telinga. Naik di otak, kita boleh faham. Kenapa? Kerana lafaz yang tok guru kita guna, lafaz yang ada mempunyai makna. Apa saya cakap lafaz yang tak mempunyai makna? Kita dengar, akan tetapi kita tak faham. Sungguh tak? Tak sungguh lagu mana? Cuba kita cakap bahasa yang bukan bahasa. Dengar, apa je dia kata? Gapo dia kata tu dalil tandaan kata kita tak faham. Dia kata makna kita tak faham. Adakah Al-Quran Tuhan menurunkan kepada kita Tuhan tahu kita faham? Tak. Dalam Quran ni yang pertama sekali ada gapo? Ada akhbar daripada Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala. Nama dia, sifat dia, perbuatan dia, zat dia. Kemudian ahkam. Hukum halal gitu, haram gitu. Ahkam. Kemudian yang ketiga, ulama bagi qasas. Kisah. Kisah tu, kisah ni, kisah tu, kisah ni. Lain daripada ni, masuk di dalam tiga golongan itu saat ni. Wa ima ahkam, wa ima qasas, wa ima masalah iman. Itu Al-Quranul Karim. Maka semua tadi itu tidak dikecualikan masuk dalam ayat kata inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Aku turunkan Al-Quran dengan lughah Arabiah yang nyata ni supaya kamu itu faham apa yang kami itu nak royak. Hak kita kena faham mula-mula sekali masalah kita nak beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada wahwas samiul basir kita dapat apa? Iaitu kita menyabitkan bagi Allah Ta'ala itu dengan maknanya hakikat dia sebagaimana yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak kata dia dengar, kita tak kata dia melihat, malaikat kita kata sebagaimana dia kata. Kerana apa? Kita kata sebagaimana dia kata kerana dia lebih tahu hal dia. Dia iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada siapa yang kata, yang tidak ada siapa yang lebih kenal akan Allah Ta'ala lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Maka kita menyabitkan bagi diri Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Tuhan menyabitkan bagi diri Tuhan nama-nama dia, sifat-sifat dia, perbuatan-perbuatan dia di atas dasar laisa kamitslihi syai'. Maka wahwas samiul basir, satu lagi waqfah, satu lagi iaitu nak menolakkan pahami, nak mempertahankan pahami mereka yang mu'attilah. Baca dengan mu'attilah, bukan mu'attalah, mu'attilah. Mu'attilah ni makna kan? Maknanya kita mengurangkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifatkan dirinya sendiri. Jangan kita mengurang, jangan kita bagi kata yang lain daripada hak Tuhan khabar, lain daripada hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar mari. Selama mana? Selama tidak ada izinan daripada syarak. Kalau ada izinan, okey, tak ada apa. Izinan seumpama mana? Seumpama kita baca alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Dalam pengajian semalam cuba dengar tengok. Tahu. Lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Al husna makna jannah, az-ziyadah maknanya ziyadah, makna lihat kepada Allah Ta'ala. Itu makna dia. Rasulullah telah memberi keterangan. Kita jangan dogi ayat fazbahu baqarah, iaitu Aisyah. Tak boleh. Itu panggil tanggungnya jauh. Kalau tanggungnya dekat sekalipun, kalau tidak ada tidak adanya izinan daripada syarak, jangan. Jangan mendahului qawaid lughawi di atas fahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan fahaman para sahabat dan tokoh-tokoh ulama yang ada sekelilingi hak dekat-dekat dengan zaman wahyu duk turun. So umpama Abu Amr Al-Ala'i
Salah seorang daripada qiraat 7, ulama qiraat 7. Orang Mu'tazilah mai royak kata dalam lurah ni gini-gini sebagaimana kita khabar dah semalam. Wa kallamallahu, tak saya baca lagu tu. Yang nak baca wa kallamallaha Musa taklima. Allah tu maf'ulun bih muqaddam. Musa sebagai fa'il muakhar. Itu apa yang kata mendahului qawaid lughawi di atas pahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Kerana ayat lagi walamma jaa Musa limiqatin wa kallamahu rabbuhu. Ya nak gitu tak boleh sebab Al-Quran ni muhkam. Kalimah muhkam ni makna kata yufassiru ba'dahu ba'dha, membantu setengah di atas setengah. Nak pergi qasad ya tak boleh sebab dia kejak molek makna dia. Faham tak? Baik. Maka nak menolaknya ayat wa huwas samiul basir di atas Mu'attilah. Mu'attilah ni mereka yang mengurangkan nama-nama Tuhan, sifat-sifat Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan daripada makna dan hakikat yang Allah Subhanahu wa taala kehendak dan Rasul kehendak, dan mereka itu mendatangkan makna yang lain yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu tidak membawa datang. So umpama Mu'tazilah bawa datang ayat kata Allah Taala bercakap dengan neraka jahanam tadi itu wari makna lain. Dan sebagainya sebagaimana kita telah cakap dah pada ngaji kita hak dulu bagi ikhwah kita yang berasa nak memurajaahkan, hendaklah kembali klik kepada klik kepada jalan pengajian kita hak dulu. Maka dengan cara khulasah kesimpulan malam ni ini adalah jalan ahli tanzih yang nak menyuci Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Tuhan menyuci. Ini pada asal. Apabila datangnya masalah, kita boleh menzahirkan pegangan kita. Macam mana? Semua orang Islam kita ni, sebagai penutup majlis ni insya-Allah, semua orang Islam ni pegang kata Al-Quran ni kalam dia. Kalam Allah. Semua orang Islam pegang lagu tu. Dan dia pegang di awal lagi kata Quran ni bukan makhluk. Belum pada dia nak itsbat kata Quran ini ada kalam Allah, dia pegang di awal kata itu bukan makhluk. Kenapa? Kerana Quran ini adalah si perkataan, cakapan Tuhan, kalam Allah. Kalam Allah ni panggil sifat Allah. Sifat Allah ikut bagi zat Allah. Zat Allah Ta'ala ni makhluk ke khaliq? Khaliq. Apabila jadi gitu, tetap orang Islam kita duduk di atas akidah tanzih. Cuci Allah Ta'ala, cuci kalau Allah Ta'ala itu menyuci kata dia tu bukan makhluk. Apabila zahirnya kumpulan Mu'tazilah dan mereka-mereka yang sepakat dengan cara mikir dia, ulama ahli sunnati wal jamaah kena menzahirkan perkataan hak pegang mari hak bersih molek tu kena menzahirkan taklid belakang. Lagu mana? Al-Quranu kalamullah laisa bimakhluk. Quran ialah kalam Allah, bukan dia itu makhluk. Sedangkan kalimah laisa bimakhluk tadi itu tak kena royak pun orang tahu dah. Cuma apabila ada orang engkar, ada orang nafi, ada orang mari nak memunahkan pahaman hak asal, wajib kita menzahirkan. Nampak? Wajib kita menzahirkan. Misal akli sikit tak nampak untuk guru gini. Kita kalau sehat gagah molek, kena duk royak kat orang tak? Dah. Akan tetapi apabila adanya halangi gapo-gapo ke afanallahu wa iyyakum itu dan gini, pasti kita kena waktu baik kata kita ni ada kekuatan. Kita ni gagah, kita ni sehat, boleh tolaknya benda-benda berat-berat depan kita. Tu makna kata tandaan kata kita ni ada kekuatan dalam. Kita tak nak ayat kata kita ni kuat dalam kita ni orang gagah, orang kuat, tak nak kecil lah tu. Sebab benda tu tertanam tahu di dalam diri kita. Akan tetapi apabila ada masalah, kita nak mempertahan dengan tangan kita sebelah ni kita pertahan boleh. Nak kata gagah. Tu cara dia nah, cara kita. Nak kita faham kata
apabila zahirnya fitnah, pasti kita kena mentanzih tadi itu, hak kita menyuci tadi itu kena takkid balik belakang. Al-Quran kalamullah laisa bimakhluq. Allah Ta'ala mempunyai sifat tapi tak serupa dengan makhluk. Hak apa? Sedangkan Tuhan kata laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Itsbat balik belakang, menyuci dulu. Akan tetapi di sini maqam, orang panggil maqam, ada orang Mu'attilah yang nak mengurangkan sifat Tuhan, perbuatan Tuhan. Wajib kita kena bawa data takkid. Bagi Allah Ta'ala itu sifat ni, bagi Allah Ta'ala ni perbuatan ni tak serupa dengan makhluk. Tak serupa dengan makhluk tadi itu datang balik belakang sebagai takkid bagi apa yang kita pegang di dalam hati kita. Hak dulu, kenapa? Sebab ada orang yang mengurangkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tak? Itulah cara yang kita nak beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nampak tu tak? Tu cara dia. Malam ni insya-Allah kita fokus di ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Sekadar itulah sahaja dulu. Insya-Allah kita akan tengok dan mari duk cara pula tentang cara fahaman ahlu tamthil ni macam mana. Ahlu tamthil dia faham macam mana tentang ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala khabar di dalam Al-Quran, Nabi khabar dalam hadis. Mereka itu faham macam mana dan mereka itu pendirinya itu macam mana terhadap ayat-ayat hak Tuhan mengkhabarkan supaya nak kita beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. As'alullah Subhanahu wa Ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ihfazna min kaydil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumana fa innahum la yahtadun. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.